Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syahada binti Kamarudin, perekam fashion di Craft Tangan Malaysia yang berpengalaman selama 10 tahun dalam bidang fashion dan tekstil. Di sini saya ingin berkongsi cara-cara membuat face mask batik. Selain itu, kita juga boleh menggunakan fabrik songket ataupun tenun. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menunjukkan cara-cara menjahit face mask batik. Antara bahan dan peralatan yang diperlukan adalah fabrik batik yang telah dicop, matte blanc filter, fabrik microfiber, jarum peniti, gunting kain, snipper, kapur jahitan, benang, elastik band pelbagai warna, nose bridge dan juga pola face mask. Seterusnya, saya akan menunjukkan cara-cara memotong kain. Ini adalah contoh fabrik batik yang telah siap dicop atau lebih dikenali sebagai batik blok. Dengan 1 meter kain, kita boleh menghasilkan sebanyak 28 keping face mask. Tips untuk menjimatkan kain, kita bermula daripada tepi. Seterusnya, saya akan menunjukkan cara-cara untuk memotong kain. Ini adalah pola face mask untuk bahagian hadapan. Seterusnya, saya akan meletakkan pola ini pada corak batik. Kemudian, kita ambil kapur jahitan, kita tanda pada tepi pola. Okey, setelah siap di bahagian yang bercorak, seterusnya pola yang sama kita terbalikkan di sebelah kiri. Kemudian kita ambil kapur jahitan dan kita tanda. Okey, ini adalah hasil pola yang telah kita trace. Seterusnya, saya akan memotong kain. Kita akan memotong kain pada garisan kapur yang telah kita tanda sebentar tadi. Okey, ini adalah pola face mask yang telah siap dipotong. Untuk yang bercorak ni kita akan letakkan di sebelah kanan. Manakala yang plain ni kita akan letakkan di sebelah kiri. Okey, seterusnya kita akan membuat lapisan yang kedua menggunakan fabrik matte blanc. Okey. Kita gunakan face mask di bahagian hadapan. Kita akan gunting 2 keping, lipat 2 keping fabrik matte blanc. Kemudian kita ambil pola face mask tadi. Gunakan kapur. Dan kita tanda pada setiap bahagian pola tersebut. Tanda dengan terang supaya mudah proses kita untuk memotong. Okey, fungsi matte blanc ni adalah sebagai penapis. Okey. Right. Setelah selesai kita tanda, kita gunakan gunting kain. Dan kita akan gunting mengikut tanda yang kita dah buat tadi. Alright. Okey. Sekarang saya nak buka. Kita akan dapat 2 keping matte blanc fabric.
Okey, seterusnya kita akan buat lapisan yang ketiga dan juga lapisan yang keempat. Lapisan yang ketiga ni adalah lapisan lining di bahagian dalam dan juga untuk lapisan yang keempatnya adalah lapisan pocket filter di bahagian belakang. Okey, seterusnya saya akan tunjukkan macam mana cara untuk kita dapatkan pola kedua-dua lapisan ni. Mula-mula kita lipat lapisan yang pertama dan untuk dapatkan lapisan kedua, kita adjust dulu dia punya saiz pola. Kemudian kita dah dapatkan tanda tersebut, kita buat lapisan yang ketiga. Okey, setelah kita dapat 3 lapisan ni, kita ambil semula pola di bahagian hadapan tadi. Kita letak pada atas fabric microfiber yang telah kita lipat dan kita ambil kapur jahitan, kita tanda pada pola tersebut. Okey, kalau boleh tanda dengan jelas. Seeloknya kita menggunakan warna kapur yang kontra daripada fabric. Setelah siap tanda, kita alihkan pola dan kita ambil gunting kain dan kita akan gunting pada yang kita telah tanda tadi. Kita akan dapat 3 lapisan pada pola ini. Pastikan gunting kita guna adalah gunting yang betul ya, iaitu gunting kain. Gunting dengan penuh teliti, semoga kita punya pola ini akan lebih tepat. Sekarang kita dah dapat 3 lapisan pola. Gunakan fabric microfiber. Okey, ini adalah lining di bahagian dalam. Ini adalah pocket filter di bahagian belakang di sebelah kiri. Okey, untuk pengetahuan semua, fabric microfiber ni ada 2 jenis permukaan. Permukaan yang pertama adalah permukaan di bahagian luar, di mana permukaan luar ni adalah lebih berongga dan juga di permukaan dalam adalah lebih padat. Okey, sekarang saya nak tunjukkan cara kita nak memotong pocket filter di bahagian belakang. Pocket filter di bahagian belakang ada 2 jenis pola, iaitu pola di bahagian bawah dan juga pola di bahagian atas. Saya akan letakkan pola pada fabric microfiber. Saya letakkan kedua-dua pola ni berhampiran untuk mengelakkan pembaziran. Kita letakkan ia bersebelahan. Kita ambil kapur, kemudian kita tanda pada fabric. Tanda dengan jelas supaya senang kita nak menggunting nanti. Jika kita nak gunakan lining fabric ni warna lain pun boleh, depends pada kita punya fabric batik. Bahagian pocket filter ni adalah berkedudukan di sebelah kanan. Okey, setelah kita tanda, kita alihkan pola dan kita boleh menggunting. Gunting dengan kemas supaya pola tadi dapat mengikut untuk bentuk yang telah kita buat tadi. Okey, pola kita pun dah nak habis siap dengan gunting yang kemas. Okey, dekat sini macam ada satu garisan sebab tadi saya dah sambungkan dia. So, kita dapat penjimatan kat sini. So, kita tidak membazir fabric. Okay, sekarang sudah siap untuk kita punya pocket filter di bahagian belakang. Setelah siap potong semua fabric, kita akan dapat 4 lapisan. Yang pertama kita dapatkan batik kiri dan kanan. Kemudian kita dapat matte blonde filter kiri dan kanan. Kemudian untuk lining di bahagian dalam kiri dan kanan. Dan juga fabric microfiber di bahagian belakang untuk pocket filter. Okey, seterusnya saya akan tunjukkan cara-cara jahitan face mask. Okey, seterusnya kita akan buat step yang pertama untuk jahitan.
kita ambil matte blonde filter, lapiskan pada bahagian batik. Ni kita ambil yang di sebelah kanan juga, lapiskan di bahagian batik. Kemudian kita akan cantumkan kedua-dua kiri dan kanan permukaan batik ni. Dan kita akan jahit di sini. Saiz jahitan adalah 1/2 inci daripada tepi. Untuk jahitan tepi tidak perlu kerana kemasan ini akan tidak nampak bila dah siap nanti. Face mask ni untuk disiapkan dalam masa 2 atau 3 hari boleh siap. Depends pada cara pembuatan. Tapi sekiranya kalau kita just untuk jahit face mask saja dalam masa 2-3 jam pun dah boleh siap. Okey, kita akan dapat permukaan seperti ini. Kemudian kita akan trim di bahagian lengkungan. Kita trim menggunakan gunting fabrik. Trim ini disebabkan untuk mengelakkan lengkungan itu tidak rata. Selepas kita trim, nanti kita akan terbalikkan, kita akan nampak lengkungan itu nampak lebih kemas. Okey. Dan saya akan tunjukkan. Bila kita dah trim, kita akan terbalik. Dan lengkungan itu akan lebih cantik permukaan dia. Okey. Seterusnya saya tunjukkan step yang kedua. Kita akan jahit tindih dua pada kiri dan kanan belahan tadi. Kita buka jahitan di bahagian bawah. Kita jahit anggaran 1 tapak daripada tepi. Warna benang terpulang kepada individu, sama ada kita nak buat warna coklat sendiri ataupun kita nak pakai warna kuning. Kita boleh kontra ataupun kita nak harmonikan dia. Masa jahit dekat bahagian ni tak perlu laju sebab dia ada lengkungan. Okey, kita teruskan jahitan sampai ke hujung. Untuk bahagian luar ni jahitan tak perlu besar, just cukup sederhana. Okey, setelah siap sebelah side, kita akan jahit di sebelah kiri pula. Ukuran adalah 1 tapak daripada jahitan tepi. Okey, teruskan jahitan sampai habis. Pastikan saiz jahitan kiri dan kanan mesti sama. Jahitan hendaklah kemas sebab ni adalah bahagian luar. Okey, kita potong. Okey, sekarang dah siap untuk permukaan luar. Okey, lapisan yang pertama dengan lapisan yang kedua dah siap. Seterusnya saya tunjukkan kita buat lapisan yang ketiga. Lapisan yang ketiga ni adalah lining di bahagian dalam. Lining di bahagian dalam ni kita akan cantumkan kiri dan kanan.
Pastikan cantuman di bahagian luar bertemu dengan bahagian luar. Okey, untuk tips lebih kemas, kita gunakan jarum peniti. Kita jarumkan dekat bahagian tengah dahulu. Kemudian jarum dekat bahagian atas. Ini kita jarum dekat bahagian bawah. Kita akan jahit bahagian ini satu tapak. Teruskan jahitan sampai habis ke bawah. Kegunaan lining di dalam ni adalah untuk kita lindungkan fabric dekat dalam. Nanti saya akan tunjuk untuk kekemasan. Okey, jahit satu tapak sehingga habis. Alright, dah siap. Kita ampit. Kita buka jarum. Okey, kemudian kita ambil gunting kain dan kita trim dekat bahagian lengkungan. Sama juga fungsi dia, kita trim untuk elakkan lengkungan ni tidak rata dan lengkungan nanti lebih cantik bila kita buka. Dah siap untuk lapisan yang ketiga. Okay, step seterusnya adalah lapisan yang keempat. Kita akan jahit poket filter di bahagian belakang. Okey, mula-mula sekali kita ambil poket filter di bahagian atas. Kita akan jahit di bahagian ini. Kita akan claim 0.6 cm. Claim 2 kali. Ambil jarum peniti. Kita sematkan. Fungsi filter ni adalah untuk kita masukkan filter ke dalam poket tersebut. Nanti bila dah siap saya akan tunjukkan macam mana cara kita nak masukkan poket filter. Okey, kita jarum sampai ke hujung. Okey, setelah kita jarumkan, kita akan jahit lipatan tadi. Okey. Kemaskan lipatan. Jenis jahitan yang kita gunakan adalah jahitan jahit lurus. Okey. Teruskan jahitan. Alright, siap. Sekarang kita nak buat poket filter di bahagian bawah. Lipat di bahagian lurus ni sebanyak 0.6 cm. Kita ambil jarum peniti. Kita sematkan seperti tadi. Okey, jahit juga seperti tadi. Kita jahit lurus. Okey, teruskan jahitan sampai habis. Okey, dah siap. Kita akan dapat seperti ini jahitannya. Kemudian kita akan tindihkan bahagian bawah ke atas. Kita jarumkan
sebagai tanda dekat bahagian hujung. Okey. Dah siap jarum, kita ambil kain yang di sebelah kanan. Yang kita akan letak seperti ini. Okey. Kalau dekat atas ni tak sama, kita perlu adjust dia bagi sama. Kita jarum dekat bahagian atas. Dan kita jarum dekat bahagian bawah pula. Okey. Sekarang saya akan jahit di bahagian ini. Jahit satu tapak daripada tepi. Maksud jahit satu tapak tu adalah tapak mesin. Untuk fabric microfiber ni kita menggunakan tapak mesin plastik. Kita ada dua jenis tapak mesin yang besi dan juga plastik. Okey, seterusnya kita akan cantumkan lining di dalam dengan poket di belakang. Kita tindikan poket filter ni dekat atas lining. Bermaksud lining di dalam bertemu dengan belakang poket filter. Okey, ambil jarum. Kita akan temukan dekat bahagian atas dulu. Yang kita jarumkan dekat bahagian tepi. Samakan kedudukan lining belakang dengan lining dalam. Okay, samakan kedudukan macam ni. Alright. Okay, dah dapat hujung ke hujung. Ni bahagian atas. Kemudian kita cantumkan dekat bahagian bawah pula. Kita ambil jarum. Okey, cucuk. Samakan juga. Kemudian dekat bawah yang tengah kita temukan. Bawah yang tengah kita temukan dan kita jarum. Lipatan yang dalam ni kita kena buka. Alright, ni yang tengah, kemudian kita buat yang tepi sekali. Alright, kita jarum semua. Okey, dah siap jarum. Kita akan jahit satu tapak di bahagian bawah dengan satu tapak dekat bahagian atas. Okey, kita jahit satu tapak ya. Okey, jahit sampai habis. Kita buka lipatan dekat bawah ni supaya dia terbuka. Okay, teruskan jahitan. Okay, dah siap untuk jahit bawah. Kita buka jarum. Okay, kita betulkan jahitan. Kalau terkedut ni kita tarik sikit je. Okay, kemudian kita jahit dekat bahagian atas pula. Kita jahit satu tapak. Masa jahit ni pastikan lining dalam mesti bertemu dengan poket filter depan. Okay, stop sekejap untuk bahagian yang tajam atas tu. Corner sikit. Dan
jahit sampai habis. Okey. Okey, dah siap jahit ni. Kita trim benang. Kita cabut jarum peniti. Okey, kalau ketut ni tarik sikit. Alright. Kemudian saya tunjukkan dekat sini, dekat bahagian yang ada lengkungan ni, bahagian lengkuk ni kita kena snip. Tujuan kita snip ni supaya bila kita terbalikkan dia nanti, dia akan ada bentuk yang tajam. Dia akan ikut shape. Right? Okay. Ini kita dah siap cantum untuk poket belakang dengan lining di bahagian dalam. Okey, setelah siap cantuman lining di dalam dengan poket filter, kita akan cantumkan dengan batik di bahagian depan. Cara dia, kita ambil dekat bahagian luar ni, dan luar batik ni kita cantumkan dua dekat bahagian atas. Cantum betul-betul dekat bahagian tengah. Okay, kita dah cantum, temukan garisan tengah tadi dan kita jarumkan dia. Temukan kedua-dua permukaan. Okey, kita dah temukan dua-dua permukaan di bahagian tengah. Kemudian kita temukan dekat bahagian tepi. Kita letak jarum lagi supaya dia tidak bergerak. Dan sebelah ni lagi kita letak lagi jarum. Okey, cukup 3 jarum. Dekat bahagian bawah ni pun kita kena jarumkan dia. Mula-mula kita ambil dekat bahagian tengah, kita temukan dulu permukaan luar di tengah-tengah ni. Okey, dah temu, betul-betul ngam. Boleh kita ambil jarum, kita cucuk. Right. Ni kita jarum lagi kat sebelah sini. Okay. Jarum sebelah sini dan kita jarum lagi dekat sebelah sini pula, bahagian bawah. Okey, dah siap kita cantum dengan jarum. Sekarang kita akan jahit dekat bahagian sini dengan bawah ni. Kita jahit satu tapak. Okey, masa jahit ni kena hati-hati kita kena temukan betul-betul bahagian batik tadi dengan lining. Teruskan jahitan. Okey, kita stop sekejap. Kalau rasa macam jahitan tu tersekat, kita angkat tapak dan kita adjust, kita letak balik tapak tu dan kita gerak lagi. Okay, bila dah sampai betul-betul kat bahagian tengah ni, kita masukkan jarum, kita stop sekejap, kita angkat sikit tapak supaya dia boleh berpusing sikit. Masa kita jahit dekat bahagian ni, kita tindih ni, make sure jahitan tu adalah terkena dekat bahagian bawah. Maksudnya jahitan bawah yang bila kita lipat nanti, jahitan tak akan nampak yang cantuman lining dengan cantuman pocket filter tadi. Siap untuk bahagian atas. Lepas tu kita cantum pula dekat bahagian bawah. Jahit tindih.
juga jahit satu tapak daripada tepi. Kalau rasa kain ni macam tebal, slowkan jahitan, jangan jahit laju-laju. Sebab kalau tak nanti mata jahitan dia melompat. Okey, dah siap tercantum. Kita gunting lebihan benang. Kita gunting kat sini. Kita buang benang-benang yang lebih ni. Kita buka jarum peniti. Kita boleh snip sekali lagi dekat bahagian yang berbuca tajam ni. Kita snip supaya bila kita terbalikkan nanti ada shape dekat bahagian hidung atas tu. Right. Okay, now kita dah boleh terbalikkan face mask kita. Saya akan terbalikkan face mask. Okey, sekarang kita dah dapat bentuk face mask. Okey, dapat ya. So lepas ni kita akan kemaskan lagi jahitan dia. Kita akan jahit tindih dekat sini dengan jahit tindih dekat atas. Sebelum tu kita akan jahit letak nose bridge dekat atas face mask kita. Okey, seterusnya kita akan jahit nose bridge. Ini adalah permukaan di depan. Kita ambil nose bridge ni. Kemudian kita lipat dua. Kita lipat dua bagi betul-betul tengah. Kemudian caranya saya akan tunjukkan. Kita masuk melalui poket filter yang sudah terbuka ni. Kita masukkan je, kita pegang dengan cara begini. Kita akan masukkan dekat betul-betul dekat ujung atas ni. Okey. Masa kita masukkan dalam ni, pastikan dia terletak dekat betul-betul atas. Dan tangan sebelah kiri ni kita pegang nose bridge tadi. Pegang masa dia dekat betul-betul tengah. And then kita tarik nose bridge tu. Betulkan kedudukan dia supaya dia terletak pada atas face mask kita. Okay. So kita boleh lihat kedudukan dia betul-betul dekat atas ni. Kemudian bila dah center, kita ambil jarum peniti. Kita sematkan jarum peniti tu betul-betul dekat bawah nose bridge tadi. Okay. Untuk yang sebelah lagi. Kita letak dia betul-betul dekat hujung. Bila kita dah rasa dia betul-betul dah berada di kedudukan atas, kita ambil jarum. Kita letak jarum tu betul-betul dekat bawah nose bridge tadi. Okay, kita letak jarum ni supaya nose bridge tu terletak dan tak lari sebelum kita jahit. Right. So kita akan dapat bentuk macam ni. Okay, sekarang ni saya akan jahit di hujung sini dengan di hujung sini untuk matikan nose bridge tersebut. Kita jahit sikit je supaya nose bridge tu tak terkeluar. Okay. Jahit slow je sebab takut dia terlajak. So kita buat dalam 0.5 cm macam tu. Kita
kita back tag ke belakang. Okey, dah siap. Okey, saya ada jahit sikit je dekat bahagian sini. Kemudian kita jahit dekat sebelah sini pula. Kalau kita tengok dia ada dekat sini, hujung nose bridge tu. So kita jahit sebelah dia. Masa kita nak try jahit kat sini, kita kena rasa dekat mana kedudukan nose bridge tu. Okay. Dan kita reverse ke belakang. Ke depan. Ini kita angkat. Kita gunting, kita trim, bagi kemas. Okay. Bila kita dah jahit kedudukan nose bridge tadi, kemudian kita jahit untuk jahit tindih di bahagian atas. Kita akan jahit tindih bahagian atas satu tapak. Untuk lebih kemas, kita ambil jarum peniti. Kita jarumkan dekat bahagian kita nak jahit tu. Okey. Sini satu dengan sekat sini satu. Okey, dekat sini kita jarumkan dia. Okey. Dah siap jarum. Sekarang kita akan jahit dekat bahagian atas ni satu tapak. Masa kita jahit tu, kita cuba tolakkan sikit fabric tu kalau dia tak bergerak. Dapatkan balik kedudukan nose bridge tadi. Dan teruskan jahitan. Kita jahit sampai hujung. Masa ni agak critical sikit sebab kita nak dalam keadaan kemas dan juga nose bridge tu tak lari. Okey, masa kita jahit ni mata kena betul-betul tumpu sebab kalau boleh jahitan tu nampak lebih kemas dan teliti. Okey, untuk bahagian atas kita dah siap. Bahagian atas kita dah siap yang ada nose bridge tadi. Okey, dah siap jahit tindih dekat bahagian atas. Sekarang kita akan jahit tindih di bahagian bawah face mask. Okey, kita akan jahit satu tapak. Mula kita akan ambil jarum untuk kemaskan dia. Okey, dekat hujung sini. And then dekat bahagian tengah kita letak jarum. Okey, kemudian dekat bahagian hujung ni pun kita letak jarum peniti. Okey, now kita boleh jahit. Kita jahit satu tapak sama saiz dengan yang dekat bahagian atas tadi. Pastikan masa kita jahit ni kita akan tarik sikit dekat bahagian bawah supaya warna kuning tu tak keluar daripada warna coklat. Kalau rasa macam face mask ni dekat bahagian bawah tu tak gerak, kita tolak sikit. Okey, kita tolak sikit kain kita tu. Okey, kita gunting. Okey, face mask kita dah hampir siap. Alright, ni dekat bahagian hadapan. Kita dah trim, dah kemaskan. Okey, next step. Jadi saya tunjukkan macam mana cara kita pasang tali.
Okey, sekarang kita nak pasang tali dekat bahagian telinga. Kita ambil elastic band ini. Elastic band yang bersaiz 5 inci. 5 inci kali 5 inci bermaksud panjang dia kalau kita buka adalah 10 inci untuk saiz dewasa. Kita akan cantumkan kedua-dua begini. Kita cantumkan tali ni, kita jahit. Matikan kedua-dua tali ni. Masa letak kedudukan tali ni kena tepat ya. Sebab dia macam bergerak sikit. Okay, now okay, kita kena jahit back tag jahit depan ke belakang untuk matikan jahitan. Jahitan kat sini kena kukuh, kalau tak nanti face mask kita tu akan tercabut. Okey. Kita dah cantumkan begini. Kemudian kita dapatkan tepi face mask ni. Kita terbalikkan macam ni. Dan kita akan lipat 2 kali macam ni. Lipat 1, kita lipat 2. Sebelum tu kita kena masukkan dulu tali dekat dalam ni. Tempat yang kita nak lipat tu kita letak dulu tali tadi. Okey, macam ni kita lipat 1 dan kita lipat 1 lagi. Okey, pastikan kedudukan dia seperti ini. Dan bila kita tarik tali tu tidak akan tercabut. Okey. Dan saya jarumkan kat tengah saja, kat sini. Okey, so dia tak bergerak So kita dah boleh jahit dekat sini, dekat tepi dia. Dekat bahagian ni agak tebal, so kita kena pastikan kedudukan jahitan tu kena tepat. Jangan jahit laju-laju, kena slow je bahagian ni. Okay, kalau rasa macam dia susah nak bergerak tu, kita alihkan sikit tapak dan kita letak balik. Okay, teruskan jahitan. Kalau dia tak bergerak tu, kita tolak sikit ke depan. Okay, kita jahit sampai ujung. Okay, bila sampai ujung ni kita matikan ke belakang, kemudian kita ke depan balik. So, kita akan dapat kedudukan tali seperti ini. Okay, untuk sebelah sini pun kita buat cara yang sama. Kita temukan semula poket tadi. Kita samakan kedudukan dia. Okey, bila dah sama, kita ambil tali elastic band ni. Kita cantumkan 2 macam ni. Tindihkan atas dan bawah. Kita jahit. Sama dengan teknik yang mula-mula kita buat tadi. Elastic band yang kita gunakan ni sangat lembut dan very soft sebab dia tak ada macam sakitkan telinga. Dan kita ada adjuster. Okay, masa jahit ni kita kena tarik sikit elastik tu supaya dia bergerak. Okay, kita ke belakang balik. Jahit dalam 3-4 kali supaya elastik ni tak putus. Okey, kita test dia tak putus. So, bolehlah kita cantumkan dekat bahagian tepi face mask sebelah ni. Kita letak semula elastic band tadi. Dan kita lipat 2 kali.
untuk kemaskan tepi dekat sebelah sini. Okey. Dah lipat. Kita letak jarum. Okey, kena cocok kuat sikit sebab dia agak tebal dekat tepi ni. Right. Okey, sekarang kita akan jahit betul-betul dekat tepi lipatan ni. Anggaran lipatan ni adalah 1/2 inci. Kita tolak sikit ke depan supaya dia bergerak. Okay, cabut jarum. Okay, bila sampai hujung kita patah balik supaya kita boleh matikan jahitan kita. Kita trim benang-benang, lebihan benang, kemaskan dia. Macam ada benang-benang ni kita buang. Sekarang dah siap face mask kita. Ini bahagian depan. Ini face mask bahagian belakang. Okey, dah siap pun face mask kita. So kita boleh lihat ini adalah face mask di bahagian depan dan ini face mask di bahagian belakang. Sekarang saya nak tunjuk cara memakai face mask. Okey, kita menggunakan filter PM2.5. Kita masukkan filter tu ke dalam poket filter yang telah kita buat tadi. Kita masukkan macam ni. Okey, kemaskan poket tadi. Kemudian kita dah boleh terus pakai. Sekiranya kita bertudung, kita ada face mask extender. Kita pasangkan pada elastic band. Kita masukkan macam ni. Dan sebelah lagi kita pasang. Kita masukkan ke dalam lubang ni. Right. Then kita dah boleh pakai. Okay. So face mask kita dah siap. Nampak kemas. Dan juga ada elemen craft. Okay. Selamat mencuba.